Okay, Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar hari ni? Okay, kita jumpa lagi hari ni. Hari ni kita nak belajar mendengar dan bertutur. Lisan lah secara lisan. Okay, jom. Okay. Ini yang patut kamu tahu di akhir pengajaran nanti bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 120. Okey, jom kita mula. Tengok dalam buku teks kamu muka surat 120. Okey, unit 16. Unit 16, sains dan kehidupan. Bahagian apa kita belajar ini? Mendengar dan bertutur. Tajuk haiwan sekeliling kita. Ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Ini kita belajar, memang kamu belajar dalam sains tahun 5 ya. Jadi dalam bahasa Melayu ni lebih mudah sajalah kan sebab dah belajar. Okey, kita mula satu persatu. Sebelum kita berdialog di bawah ini, kita kena tahu dulu apakah info ataupun fakta di dalam buku teks ini. Okey, yang pertama, ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri ada 4. Yang pertama, cengkerang keras. Yang kedua, penyamaran. Yang ketiga, duri tajam. Yang keempat, sisik keras. Okey, cengkerang keras. Kenapa ada cengkerang keras? Untuk melindungi badan yang lembut. Tujuan dia untuk apa? Untuk melindungi badan yang lembut. Cara dia bagaimana? Contohnya kura-kura lah. Dia akan memasukkan anggota badan ke dalam cengkerang apabila diserang musuh ataupun dia rasa tak selamat. Okey, yang kedua, penyamaran. Mana ke cikgu ni? Okey, mana? Penyamaran. Penyamaran. Kenapa perlukan penyamaran? Untuk haiwan tersebut menyembunyikan diri. Okey, menyembunyikan diri. Contohnya, sumpah-sumpah. Dia menukarkan warna ni, sumpah-sumpah ni menukarkan warna. Kamu nampak dekat sini, dekat yang bertanda ni, macam bertanda macam perbualan ni. Ini jawapan dia, kamu boleh tulis nanti. Menukarkan sumpah-sumpah, menukarkan warna badannya mengikut warna persekitaran. Okey, seterusnya duri tajam. Okey, duri tajam. Duri tajam bertujuan untuk mempertahankan diri di sebalik duri. Contoh dia, tengok haiwan. Haiwan apa ni? Landak. Landak berduri tajam untuk mempertahankan diri dia di sebalik duri. Daripada musuh lah. Daripada siapa lagi kan? Daripada musuh. So, tujuan utama dia berduri tajam ni untuk mencederakan musuh yang mendekati. Kalau misalnya ada haiwan yang datang dan dirasa terancam dan bahaya ataupun manusia ke, dia akan lepaskan dia punya duri tajam ni. Jadi yang kena duri dia akan sakit lah dan akan lari tinggalkan dia. Itulah tujuan dia. Okey, yang akhir sekali ialah bersisik keras. Okey, ni sisik keras. Kenapa perlu bersisik keras haiwan-haiwan ni? Untuk melindungi badan daripada kecederaan. Okey, contoh haiwan dia, tengok. Haiwan ni, kenal ke haiwan ni apa nama ni? Jarang kita jumpa sekarang kan, tapi haiwan ni masih ada lah sekarang. Okey, haiwan ni nama dia tenggiling. Tenggiling ini, dia menggulungkan badan dia bagi menakutkan musuh. Dia akan gulung-gulung badan dia. Jadi kita akan larilah, kita takut kita lari. Ataupun haiwan yang tengok tu akan lari. Jadi dia selamat. Okey. So seterusnya kita akan pergi kepada, kita dah tahu fakta di atas tadi. So seterusnya kita akan lengkapkan dialog di bawah. Okey, nampak ni kat sini. Dialog antara siapa? Antara Farisha dan juga Rubini. Mereka melawat ke zoo. Jadi mereka berdialog mengenai haiwan-haiwan di atas yang kita bincang tadi. Okey, kita mulakan. Okey, yang pertama. Okay. Dialog ini dimulakan dengan dialog Farisha.
kamu nanti dalam buku penulisan nanti, kamu perlu salin dalam buku penulisan tak perlulah salin nombor macam cikgu ni. Cikgu salin nombor untuk terangkan kepada kamu. Okey, Farisha punya dialog ya. Tahukah kamu cara haiwan-haiwan tersebut melindungi diri? Rubini pula jawab. Ini kan dialog, jadi Farisha tanya, Rubini jawab. Okey, saya tidak tahu Farisha, bagaimanakah situasi itu terjadi? Okey, nombor 3. Okey, ini memerlukan jawapan. Jawapan ni nak ambil ke mana? Daripada atas yang kita bincang tadilah tentang haiwan tadi. Okey, ini dialog Farisha. Farisha jawab, haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Misalnya, okey, apa jawapan yang kamu boleh tulis kat sini? Kamu boleh rujuk balik di atas. Okey, misalnya, cikgu bagi contoh dia lah kat sini. Okey, misalnya, haiwan mempunyai cangkerang keras, bersisik keras, berduri tajam, dan juga boleh menyamar. Inilah ciri dan tingkah laku khas yang ada pada haiwan. Jadi boleh tulis dalam dialog kamu nanti. Dialog kamu kat sini nanti Okay, seterusnya. Okay, tengok nombor 4, nombor 5. Nombor 4 bermakna dialog daripada Rubini. Jadi Rubini tanya, boleh rujuk buku teks Rubini tanya, mengapakah ciri dan tingkah laku khas itu penting kepada haiwan, Farisha? Farisha pula jawab, ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana, kerana apa? Boleh tengok balik di atas yang kita dah bincang tadi. Salah satu jawapannya ialah kerana ianya dapat melindungi badan yang lembut, melindungi badan daripada kecederaan, mempertahankan diri di sebalik duri dan menyembunyikan diri. Okey, inilah antara ciri dan tingkah laku khas kepentingannya kepada haiwan. Okey, seterusnya. Okey, tengok nombor 7, nombor 8. Okey, nombor 7. Okey, nombor 6, nombor 7. Nombor 6 dulu ya. Rubini, nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Okey, dialog daripada Farisha tadi Sekarang dialog Rubini. Rubini perlu jawab soalan yang ditanya oleh Farisha. Okey, contoh jawapan yang boleh kamu buat kat sini. Contohnya, ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain seperti berkuku tajam, mempunyai tanduk dan apa lagi? Kamu boleh letakkan jawapan lain. Okey Cikgu rasa setakat ini saja. Kalau kamu tak faham, kamu tengok balik video cikgu banyak kali dan kamu mula buat dalam buku penulisan. Dah selesai, hantar kat cikgu ya. Kamu boleh hantar melalui WhatsApp je lah ya. Okey, sekian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.